Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam wawasan kemakmuran bersama 2030. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Yang berusaha Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Timbalan-timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Hamizi bin Abu Hassan, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Ustaz Suhaimi Ghazali, Ketua Penolong Pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Semua warga-warga Jabatan Pendidikan Islam Pendidikan Negeri Melaka, guru-guru besar, ketua-ketua panitia pendidikan Islam, guru-guru, ustaz-ustazah sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan taklimat, iaitu penerangan atau penjelasan tentang taklimat pelaksanaan kem Bistari Solat dan kem Bina Juara program JKOF Sekolah Rendah Negeri Melaka yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Razak bin Aman. Beliau adalah penolong pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Di mana hari ini saya juga ditemani oleh sahabat saya iaitu Ustaz Nur Hisham bin Jasmi. Beliau merupakan penyelaras bagi modul Kem Bistari Solat Negeri Melaka. Beliau juga merupakan guru cemerlang di sekolah dan sekarang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Kubu. InsyaAllah kita akan mendengar sedikit penerangan dan penjelasan kerana banyak persoalan-persoalan daripada sahabat-sahabat kita, terutama bagaimana untuk menjalankan ataupun melaksanakan kem Bistari Solat, kem Cemerlang Jawi, dan bagaimana untuk melaksanakan kem Bina Juara bersesuaian dengan pandemik ataupun PDPR yang sedang kita alami sekarang ini. InsyaAllah Ustaz Abdul Razak akan menerangkan bagaimana pelaksanaan dengan jelas. Sekiranya ada persoalan, boleh ajukan selepas ini kepada beliau secara personal. Dan saya harap hari ini ataupun taklimat pada hari ini dapat membantu para guru, ustaz-ustazah ataupun menjelaskan sebarang kekhususan yang kita sama-sama alami dalam norma baru pendidikan yang kita jalankan di sekolah masing-masing. Tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput Al-Fadil Ustaz Abdul Razak bin Ahmad untuk menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat saya Ustazah Alijah Saleh, guru pendidikan Islam ataupun Ustazah di SK Kesang Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang berusaha lagi dihormati Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Hamizi bin Abu Hassan, Ketua Pengarah Kanan bagi Sektor Pendidikan Islam. Semua warga-warga jabatan terdiri daripada Ketua Pengarah Kanan, Ketua Pengarah, semua warga guru besar dan juga guru-guru pendidikan Islam seluruh negeri Melaka. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Alijah, dan hari ini Alhamdulillah saya digandingkan dengan Al-Fadhil Ustaz Hisham bin Jasmi bagi siri untuk membugar kembali ataupun memberi sesi penerangan bagi program-program yang telah kita buat sejak sekian lama. Tuan-tuan dan puan-puan, siri pada kali ini adalah saya mengambil peluang dalam sesi pandemik COVID-19 ini, yang kebanyakannya sesi penerangan berada di alam maya.
Dan apa yang baik dalam sesi ini adalah sesi ini terrekod supaya tuan-tuan boleh refer kembali apa yang bakal akan diterangkan supaya ianya akan lebih difahami dan diteliti kemudian dilaksanakan di peringkat sekolah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat warga Facebook ataupun warga YouTube Gema Digital TV Melaka yang dipancarkan secara terakam ke puan-puan anda pada hari ini ataupun pada bila-bila masa yang tuan-tuan saksikan, tak ada masalah. Jadi pertama sekali saya bagi pihak sektor pendidikan Islam ingin mengingatkan kembali bahawa peranan kita sebagai guru-guru yang dipanggil guru pendidikan Islam, ustaz-ustazah ni, untuk bersedia dan telah pun melaksanakan beberapa fungsi ataupun beberapa inisiatif ataupun yang telah kita laksanakan sejak sekian lama, iaitu yang pertama adalah kem Basri Solat, kem Basri Solat. Yang kedua, kem Bina Juara, kem Bina Juara, dan yang ketiga adalah kem Cemerlang Jawi. Jadi saya rasa ketiga-tiga program ini tidaklah menjadi satu perkara baru bagi tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan perkara ini memang telah kita laksanakan sejak sekian lama lah, sekian lama, sejak tahun 2005 saya fikir, dan saya rasa dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan kem-kem ini ia adalah menjadi kewajipan kepada kita untuk memastikan anak-anak kita ini pandai solat, pandai jawi, dan kita nak membugar ataupun nak menjelmakan anak-anak kita yang cemerlang. Itu adalah objektif utama di dalam ketiga-tiga kem yang sepatutnya telah dijalankan. Cuma ada satu lagi, tuan-tuan, yang satu yang mungkin tak disebut di dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu adalah kem literasi Al-Quran. Jadi ada 4 inisiatif dan juga yang kelima adalah kem takmil Al-Quran. Ada 5 sebenarnya, tuan-tuan. Baik, saya pergi kepada yang pertama. Yang pertama, tuan-tuan, adalah kem Cemerlang Jawi. Kem Cemerlang Jawi ini kalau mengikut daripada arahan kementerian menerusi model solat ataupun model kem basis solat dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun. Jadi walau apa pun yang berlaku, walaupun sesi pandemik COVID-19, kita tetap juga ada kewajipan untuk melaksanakan kem base solat ini dalam apa 2 cara sekali. Jadi mungkin yang pertama kita boleh menggunakan cara online, itu terpulang pada tuan-tuan, supaya anak-anak kita tidak ketinggalan dari segi aturan ataupun aturan modul dan model yang telah kita sama-sama tahu. Tak kira lah sama ada tuan-tuan nak buat sesi PDPR, sesi berkelompok dan sebagainya. Jadi kita kena kreatif di dalam melaksanakan kem tersebut. Baik, yang kedua, bagi tahun 2021, Kementerian Pendidikan menerusi Bahagian Pendidikan Islam telah pun memberi satu peruntukan yang besar kepada negeri Melaka untuk saya bertanggungjawab untuk menyediakan modul, modul kem basis solat, dan insya-Allah akan diterangkan secara terperinci oleh Al-Fadhil Ustaz Nur Hisham Jasmine kejap lagi bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana perincian buku model, yang saya rasa buku-buku tersebut telah sampai ke sekolah tuan-tuan. Okey, saya ingatkan kembali untuk pembelian modul ini telah pun saya susun dan susul menerusi surat siaran. Surat siaran pada bulan Julai lagi kepada sekolah tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan kena recheck balik bagaimana kearahan penurunan peruntukan tersebut, yang mana penurunan peruntukan tersebut yang diwajibkan adalah untuk membeli buku model Chekhov rendah, kita panggil, untuk kita
bezakan yang model kita ini adalah bukan model yang berada di pasaran. Jadi suka saya ingatkan model kita ini dipantau sedia khusus oleh saya sendiri, yang kalau tonton tengok ada nama dekat belakang tu, sebagai mastermind untuk menyelaraskan model tersebut mengikut yang telah diselaraskan oleh bahagian pendidikan Islam. Kementerian Pendidikan Negeri Melaka dilaksanakan mengikut model-model yang tersusun yang begitu rapi sekali. Pertama, murid akan dapat setiap seorang satu buku. Tak pernah berlaku ni. Tak pernah berlaku dalam sejarah JKOF ataupun sejarah sekolah rendah. Setiap pelajar dapat setiap orang satu buku tanpa pengecualian. Keutamaannya adalah murid sekolah rendah, darjah 1 hingga darjah 6 dan juga murid PPKI. Kalau ada lebihan, tuan-tuan berbincanglah dengan pihak pentadbiran untuk juga kita santuni para murid yang berada di prasekolah. Tapi bergantung pada peruntukan itulah. Jadi saya mohon ampun dan maaf kerana penurunan tersebut adalah mengikut data yang ada pada saya lah. Mungkin data tu agak lama sedikit. Yang ada di antara sekolah tuan-tuan yang dapat kurang, ada yang dapat lebih. Tapi saya dah susul laporan yang tuan-tuan perlu buat ataupun pihak berusaha, pihak pentadbiran perlu buat adalah pertama kena beli buku tersebut. Buku tersebut kalau tuan-tuan tengok di sebelah di sebelah kiri itu adalah lambang buku solat rendah yang kita telah publishkan ataupun kita telah bina menerusi jawatankuasa, menerusi jurulatih-jurulatih terpilih yang kita bincang, yang pakar dalam bahagian basic solat ini. Yang paling penting adalah mengikut perubahan yang telah dilakukan selepas tahun 2018. Bagaimana tuan-tuan tahu, sebelum ni 4 kali setahun. Oleh kerana kekangan kewangan, jadi kerajaan ataupun bagi pihak bahagian pendidikan Islam telah menukarkan camp daripada 4 kali kepada 2 kali. Itu yang pertama. Jadi modul tersebut tuan-tuan hendaklah pastikan tuan-tuan beli. Kalau tuan-tuan belum beli lagi, tuan-tuan cubalah untuk menghubungi mengikut tata cara yang telah ada dalam surat arahan siaran tersebut. Jadi kita tak melihat lagi kita membeli buku-buku yang berada di pasaran yang tidak mengikut kurikulum yang disusun dalam model solat tersebut. Itu yang saya tak setuju. Padahal saya boleh saja untuk benarkan tuan-tuan membeli model-model lain, tapi bila saya menyelidiki banyak keluaran-keluaran di luar sana, ini biasalah orang berniaga kan. Tapi kita bukan atas dasar perniagaan. Kita menyediakan modul tersebut adalah menepati dengan kurikulum dan memudahkan para guru untuk menyampaikan model kampus result tersebut. Jadi tuan-tuan perlu ingatlah. Jadi nanti tuan-tuan perlu refer balik. Kemudian bila dah dapat, tuan-tuan pastikan pula buku-buku tersebut diedarkan ke pelajar-pelajar. Macam mana caranya adalah tuan-tuan kena berbincang dengan pihak pentadbiran tuan-tuan sendirilah. Jadi saya tak boleh memberi arahan sampai ke bawah sana. So mengikut lokasi masing-masing, mengikut budaya masing-masing, mengikut kemudahan yang ada pada sekolah masing-masing. Jadi tuan-tuan bolehlah mengedarkan kepada setiap orang pelajar. Kalau tak cukup nanti laporan yang saya minta tu tuan-tuan sila berikan laporan yang ada dalam Google Form tersebut, link Google Form. Nanti saya akan mungkin akan masukkan di bawah video ini ataupun paparan di Facebook ataupun di YouTube ini, bagi memudahkan ataupun link nanti saya akan buat untuk refreshkan balik supaya tuan-tuan boleh dapat daripada manakah sumber. Walhal saya dah buat beberapa kali jadi kalau tuan-tuan ingat kita telah buat sesi video bersama dengan tuan Ustaz Amizi dan beberapa pegawai lain dalam siri PSO Pendidikan Islam yang kita sama-sama galas bersama-sama untuk kita terus memacu pendidikan Islam ni walaupun dalam keadaan COVID-19. Dan kita telah bermula 3 hari bulan, sekolah dah buka, jadi jangan tunggu arahan sekolah buka baru kita nak rancang.
Jadi kita dah bagi, maknanya timing tu dah cantik dah. Timing dah cantik, apa nama, buku-buku dah sampai, jadi tuan-tuan kena rancang. Tuan-tuan kena rancang bagaimana, bincanglah dengan panitia. Jadi kita bila tidak ada perbincangan profesional di peringkat sekolah, itu yang jadi masalah. Jadi tuan-tuan perlu dengar apa perbincangan yang telah dibuat oleh panitia masing-masing, jadi laksanakan. Jadi pelaksanaan ini adalah untuk kepentingan anak-anak, dan anak-anak kita, warga kita, supaya anak kita yang darjah 1 dan darjah 2 ni sangat ketinggalan dalam apa juga subjek. Tak kira lah subjek apa pun, terutama solat dan Al-Quran. Jadi saya minta dengan bantuan yang kita telah salurkan menerusi peruntukan dan buku tadi, jadi pelaksanaannya dilaksanakan seperti biasa. Jadi sudah ada dah dalam takwim. Jadi kita tak ada perubahan tuan-tuan. Kita tak ada apa-apa perubahan walaupun sesi COVID ke, sesi tak COVID ke. Jadi kebertanggungjawaban kita untuk melaksanakan tanggungjawab kita tu, kita laksanakan mengikut kadar kemampuan kita. Boleh faham maksudnya kalau sekiranya kita ada isu-isu lain dalam pelaksanaan tu biasa tuan-tuan, cabaran-cabaran tu. Tapi janganlah cabaran-cabaran yang mendatang tu menidakkan kita membuat melaksanakan kewajipan yang sebenarnya ada. So itu yang pertama. Komisi Solat saya harap tuan-tuan segera laksanakan. Yang dah laksana saya ucapkan tahniah. Dan saya harap dalam Google Form tersebut tuan-tuan boleh letakkan tarikh-tarikh yang telah dilaksanakan. Kalau belum laksana, pelan-pelan tuan-tuan laksanakan. Itu yang pertama, kerana kita akan mengisi pelaporan akhir, terutama bagi pelajar-pelajar tahun 6. Jadi pelaporan-pelaporan tersebut akan membantu anak-anak kita untuk memasuki sekolah menengah, sekolah asrama penuh, sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah SABK dan sebagainya. Jadi ada certain part kita panggil merit dalam pemarkahan selain daripada PBD, selain daripada perkara-perkara lain. Jadi 10% pencapaian murid dalam program JKOF, dan salah satunya adalah kamp Pesta Risolat. Jadi saya harap ini akan menjadi perhatian kepada semua sahabat-sahabat, dan segera dilaksanakan tanpa menoleh ke belakang lagi, tanpa bertanya itu dan ini. Kita dah tahu dah benda ni bukan satu benda yang baru, saya dah ulang dah. Jadi saya tetapi walau bagaimanapun saya buat juga sesi ini supaya untuk membugar balik, supaya tuan-tuan bukan sahaja melaksanakan melepaskan batuk di tangga tuan-tuan, minta maaf saya cakap bahasa tu. Jadi kita kena pastikan kluster-kluster anak kita tadi. Anak kita ada yang begitu bermasalah, tidak dapat dihubungi, jadi kita kena bincanglah kan. Kalau dalam 30 murid kita tu, yang mana mungkin anak orang yang anak guru, anak yang tidak ada masalah tu, kita letakkan satu kluster lain lah. Dan ada yang sederhana, ada yang begitu teruk sekali ni. Jadi kita kena santuni yang teruk ni, bagaimana cara dia boleh dapat memahami solat. Kena suruh dia hafal ke, doa iftitah ke, kan. Cukup sekadar kita buat Google Meet dengan menghafal niat solat, lafaz niat lafaz solat subuh, kan. Janganlah kita buat satu sesi sampai 5-6, anak-anak kita memanglah tak dapat. Kita tengoklah anak kita tu, kluster-kluster tadi kan. So kluster yang teruk ni cukup sekadar dia hafal satu saja, kan. Itu pun sudah sangat membantu dengan adanya buku tadi tu. Buku yang kejap lagi ditunjukkan, mungkin akan ditunjukkan, Ustaz Nur Hisham boleh tunjukkan buku tu sekejap? Boleh tak? Boleh tunjuk sekejap tak? Supaya para ni kalau boleh Ustaz Nur Hisham, okey, tuan-tuan tengok buku ni supaya tu modul kamp Pesta Risolat tu, rendah tuan-tuan, begitu cantik sekali. Versi PDPR yang tak ada, yang PDPR tu tak ada lagi di pasaran. Okey, terima kasih Ustaz Hisham. Terima kasih. Nanti Ustaz Hisham sambunglah. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey. Selepas itu tuan-tuan, kita juga ada pertanggungjawaban untuk melaksanakan kamp Cemerlang Jawi. Kan? Kamp Cemerlang Jawi. Okey, Cemerlang Jawi ni dia ada
ujian postnya, ujian apa macam-macam lah, taklimat apa yang perlu dilaksanakan, jangan lupa kan. Dan yang terakhir sekali adalah kem bina juara. Okey, kem bina juara ni alhamdulillah tahun ni ada peruntukannya, ada peruntukan bagi kem bina juara, yang mana saya dah beri juga surat kepada tuan-tuan, tapi saya akan bugar balik, nanti tuan-tuan kata ada ke tak ada kan. Banyak masalah yang kita dah buat 3-4 kali penerangan, masih lagi kita tak tahu. Jadi kita kena alert lah tuan-tuan, tengoklah dalam grup-grup grup-grup Telegram kita, grup-grup JCOF ke, grup-grup sekolah rendah ke kan. Janganlah, kalau kita tahu kita janganlah tak sebarkan. Bila kita tahu, kita sebarkanlah dalam grup panitia kita, dalam grup sekolah kita, maklumkan kepada guru besar. Jadi miscommunication ni maknanya saya nampak kita masih lagi berada di dalam di dalam puak kita ke macam tu. Saya pun tak faham lah bagaimana masih lagi tak tahu. Ya ke ada ke Ustaz? Bila Ustaz cakap kan? Itu je perkataan-perkataannya. Padahal saya dah buat habis baik lah ni kan. Saya cuba cari ruang-ruang, sampai buat TikTok kan. buat tonton tengok, ada tanyalah kawan-kawan saya buat TikTok selama 1 minit, 2 minit. Tapi ringkas lah saya punya message tu kan. Jadi kem bina juara dilaksanakan pertama, kita pilih budak murid tahun 6 sebab kita nak bantu anak kita untuk menambah markah dia untuk masuk ke sekolah asrama penuh. Mungkin tahun 6 tu terdiri daripada anak tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat tu, mungkin anak guru besar, mungkin anak rakan kita. Kalau kita tak membantu anak rakan kita, apa perasaan kalau guru-guru lain tidak menyantuni kita kan. Jadi kita kena ingat tu tuan-tuan. Jadi benda yang kita buat ni bukan sekadar tanggungjawab yang wajib kita buat, bahkan dia sebenarnya menyantuni banyak pihak, menyantuni orang kampung kita, menyantuni rakan-rakan kita kan. Jadi maknanya kem bina juara ada 3 elemen. Elemen pertama adalah elemen tarannum. Kalau sekiranya tuan-tuan nak buat pertandingan tarannum tu, saya tak nak buat peringkat negeri. Kalau saya buat peringkat negeri, saya akan bagi 3 orang je lah kan. Seorang juara tarannum, seorang juara khot, seorang juara bahasa Arab. 3 orang je lah. Kalau buat peringkat daerah, kali 3, 9 orang je lah. Jadi saya tak nak buat macam tu. Jadi setelah berbincang di peringkat sektor, saya telah menyediakan ke semua sekolah negeri Melaka. Tuan-tuan dan puan, ke semua sekolah negeri Melaka, tuan-tuan laksanakan sahaja. Pertama pertandingan tarannum. Kalau kata di sekolah kita tak banyak yang suka tarannum, kita buat pertandingan bacaan bertajwid. Skill masing-masing. Cara dia jangan tanya saya. Cara dia tuan-tuan buatlah macam mana pertandingan tu. Kadang-kadang ialah kalau tarannum ni tuan-tuan tahulah kan, macam musabaqah lah. Tapi kalau bacaan bertajwid ni yang tingkatan 6 lah, yang darjah 6 lah. Jadi kita boleh juga kita nak tengok wakaf tidak dia ke kan, kita nak tengok qalqalah dia ke. Jadi adalah pemarkahan macam tu. So kita ambil yang terbaik. Tapi kalau sekolah kita popular dengan tarannum, buatlah pertandingan tarannum. Satu hadiah yang terbaik seorang, tak kira lelaki perempuan. Yang kedua, khot, ataupun oleh kerana khot ni pun adalah anugerah Allah SWT kepada sesiapa yang pandai tulis. Kalau tuan-tuan nak pilih yang khot tu terpulanglah. Tapi kalau bagi saya, kalau kita tak nak buat pertandingan khot, kita boleh buat pertandingan menulis jawi. Contohnya perkataan-perkataan yang bombastik kan, perkataan macam television, komunikasi, proklamasi, apa benda lah. Dia jawab benda tu, siapa yang menjawab dengan betul dalam Google Meet tu, kita ambil je yang Johan tu sebagai yang terbaik. Kan senang, tak payah nak buat majlis ni, kita nak buat ni, nak panggil ni. Tapi bila penyerahan nanti, kita panggil guru besar kan. Kita pilih di peringkat kita ni seorang terbaik tarannum ataupun bacaan bertajwid. Yang kedua khot, ataupun ni terpulang pada tuan-tuan, saya tak ada syarat apa-apa, ataupun tulisan jawi. Yang ketiga pengucapan awam dia panggil, kalimatus sabah bahasa Arab. Senang je, kita sediakan satu teks. Ni saya sepatutnya tak boleh ajar tuan-tuan. Saya hanya menyelaraskan dasarnya saja, dibantu oleh PPD. Itu konsep dia.
Jadi kreativiti tuan-tuan yang buat. Jadi saya bagi dasar je. Jadi saya punya cadangan contoh, bagi satu teks lebih kurang dalam 2 minit atau 3 minit, cerita pasal COVID-19 ke contoh kan, yang kita dah karangkan dalam bahasa Arab. Kemudian kita buat Google Meet, kita suruh dia menghafal, siapa yang hafalan dia baik, menyampaikan mengikut intonasi yang baik, dia tu yang dipilih juara. Jadi ada 3 hadiah yang sangat cantik tuan-tuan, dan sangat saya fikir ada bag dia, ada sijil dia. Saya akan hantar kepada tuan-tuan perlu ambil lah kat jawatan. Nanti akan ada surat siaran dia. Sama ada ambil di Pigeonhole ke, ambil di jabatan ke, nanti tuan-tuan boleh tuntut 3 hadiah tu saja. Kalau tuan-tuan nak buat tambahan hadiah-hadiah lain, tuan-tuan keluarkanlah. Pertukaran-pertukaran di sekolah, bincang dengan guru, kalau kata nak buat pertandingan lain ke itu tak ada masalah tuan-tuan. Jadi itu penambahbaikan daripada tuan-tuan, saya alu-alukan. Saya bagi atas dasar yang telah ditetapkan, yang sebenarnya yang kita telah lama tinggalkan. KCJ lama tak buat, KBJ lama tak buat. Dan yang tak ada dalam paparan di depan tu adalah literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran adalah murid yang tidak menguasai Iqra' 2 ke bawah. Jadi kita kena tengok tuan-tuan, yang terutama yang ada Jahannam ni. Jadi kita kena buat sesi khas. Kena buat sesi khas. Panggil budak-budak yang 4-5 orang yang bermasalah ni, bincang macam mana. Kita bagilah dia pandai sekurang-kurangnya Iqra' 4. Tapi pada saya, kalau boleh, dia boleh membaca Al-Quran. Walaupun kita punya peratusan, kita nak khatam. Buat apa? Takmil Al-Quran tuan-tuan. Takmil Al-Quran ni kita, janganlah kita bergaduh pasal apa ni, nak bersihkan kelas ke, langsir lah apa benda yang sekarang ni berlaku kan. Saya pun tak faham. Ikut saja apa yang ditetapkan oleh KPM ni adalah mengikut tata cara KKM. Tu KKM kata benda-benda ni sebab dia boleh menyebarkan COVID. Jadi kita jangan komplain lah. Kan? Mana yang kita kata kelas tu perlu tiadakan, kita bersihkan untuk persediaan. Itu kerja asas untuk persediaan. Tapi bila dah ada nanti, kita kena buat kempen juara, kita kena buat kem cemerlang jawi, kita kena buat KBS, dan kita kena buatkan literasi Al-Quran untuk menyantuni pelajar yang lemah tadi ni. Kita tumpukan pada kluster darjah 6 lah dulu. Yang darjah 1 pun kita, jadi jangan tunggu arahan. Ini yang 5 ni, saya tak perlu arah pun tuan-tuan kena buat. Tuan-tuan apa kena buat? Ustaz, kena buat ke kem? Tu minta maaf tuan-tuan. Tu soalan tu ada sikit masalah tu. Menunjukkan tuan-tuan tak berapa faham tu. Jadi kem takmil Al-Quran, kita tengok budak yang berpotensi juzuk 15, juzuk 20, darjah 6, cuba selesaikan khatam mereka tuan-tuan. Jadi ibu bapa akan berterima kasih. Kalau kita tak buat pun, kita bagi reminder kepada ibu bapa. Tuan, anak tuan berada dekat juzuk 21, saya cadangkan bagi dia jadual. Minggu ni ataupun berapa bulan dia kena berada dekat sini. Dia kena berada dekat juzuk berapa. Sampailah bulan berapa, bulan 11 bulan berapa, dia kena khatam Al-Quran. Jadi kami meminta supaya pihak tuan untuk memastikan anak tuan untuk khatam Al-Quran. Hantar lagi. Jangan hantar kita buat tak tahu je. Grup WhatsApp ibu bapa dia, hantarlah. Kan? Senaraikan. Tunjukkan. Kan? Anak yang telah khatam Al-Quran. Tunjuk peluk kuning ke apa ke dekat dalam WhatsApp tu. Apa ada masalah? Tunjukkanlah. Kan? Okey, kalau dah khatam tu kita kontak ibu bapa. Tuan boleh tak suruh si ni pakai cantik sikit, kan? Pakai cantik apa semua ni, pegang Quran, ambil gambar. Kita pun balik design, kan? Pelajar yang telah khatam Al-Quran, post dekat grup-grup ibu bapa tu, barulah benda tu. Ini saya cakap ni saya tak perlu ajar tuan-tuan. Sebab benda ni saya tengok bila kita berada dalam pandemik je, dah terlalu lama 2 tahun tuan-tuan. Saya tidak boleh menidakkan kesukaran tuan-tuan, tapi kita tak boleh terlena yang macam tu. Jadi dengan kebertanggungjawaban pada saya ni, saya nak mengajak tuan-tuan untuk memastikan kesemua program-program yang ditetapkan
berserta dengan apa juga inisiatif yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan untuk membantu guru besar di sekolah-sekolah, bantu guru besar, bantu pentadbiran, bantu ketua panitia, bantu segala-galanya, dan kita tumpukan kepada kerja kita, tuan-tuan. Pastikan anak-anak kita khatam Al-Quran, pastikan anak-anak kita pandai solat, pastikan kita menyerlahkan anak kita yang mana yang terkedepan dalam kempen juara. Kita bantu dalam apa khatam Al-Quran, dalam program takmil. Kita bantu murid-murid yang lemah dalam literasi Al-Quran. Apa lagi saya nak cakap? Jadi saya harap dalam sesi ini saya membugar balik. Kalau tuan-tuan tak mahu, saya akan cakap lagi. Jadi sampai tuan-tuan jemu, saya akan cakap lagi dalam semua medium, TikTok ke, YouTube ke, apa benda nanti bila saya tengok, saya terasa tak puas hati lagi tuan-tuan punya inisiatif, saya tak mau dengar ni masalah-masalah. Saya akan bantu tuan-tuan, nak balik Kelantan, nak balik mana, insya-Allah kita akan bantu sedaya mungkin. Boleh. Tapi sebelum apa-apa benda tu, bila kita berada kat sekolah, kita kena bertanggungjawab. Dan itu besok akan ditanya. Tuan-tuan tahulah saya pun malah nak cakap benda-benda tu yang akan menggores hati-hati tuan-tuan, kan. Tapi kita kena ingat apa yang kita buat ini adalah pahala melimpah ruah yang akan bersambung sampai ke anak cucu kita. Kalau kita mati pun, kalau mereka boleh menguasai Al-Quran dan solat tu, itu semua adalah saham-saham kita dari akhirat kelak. Jadi saya rasa setakat itu saja Ustazah Lijah yang dapat saya sampaikan. Agak panjang sikit, jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan pada Ustaz atas penerangan. Saya harap apa saja yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Razak, kita semua dapat, kita semua sama-sama akan lebih jelas. Sebenarnya kita ni bukan tak tahu, tapi kita kena refresh semula. Dan kadang kita ni, saya lah sendiri, kadang-kadang kalau yang menyampaikan kawan-kawan kita agak tidak mengambil berat. Sebab tu kadang-kadang kita perlukan juga pegawai-pegawai ataupun ketua kita lah untuk menyampaikan sesuatu. Masing-masing dah tahu sebenarnya. Semua tahu, lagi ramai dah ada yang dah buat. Saya berada di sekolah Kesang Tua ni adalah sekolah baru, baru masuk bulan Julai, dan mereka dah buat sebenarnya. Tahniah diucapkan, bagus. Cuma ada persoalan-persoalan lah yang belum buat. Jadi yang belum buat, kita boleh jadikan apa yang disampaikan oleh Ustaz sebagai satu simpulan di mana akhirnya di mana-mana sekolah, selagi kita ini bergelar guru pendidikan Islam, lima program besar memang kita kena buat. Yang pertama saya ulang semula, Kem Bisi Solat. Ada 3 K kita kena buat. KBS, KCJ, KBJ. Yang ni jangan lepas pandang langsung. Di samping kita boleh berterusan sebenarnya kem literasi dengan kem takmil. Kalau kita ambil kem literasi ni daripada awal tahun hingga akhir tahun, literasi dan takmil kita dah boleh tengok daripada awal, kan. Dan sahabat-sahabat dah tahu. Jadi terpulanglah kepada sahabat-sahabat bagaimana cara nak melaksanakannya. Yang penting tahun 6 literasi 0, takmil paling kurang adalah KPI yang ditetapkan oleh sekolah. Kalau murid kita tak dapat khatam 100%, tetapi kalau dapat yang tidak bermasalah, saya tahu ada sekolah yang ada murid yang bermasalah, kan. Kita ada tagging, kan, dalam kita punya pelaporan check-off. Yang tidak ada masalah tu, kita pastikan mereka sampai ke tahap Al-Quran. InsyaAllah apa yang Ustaz sampaikan tu jelas, tak? Kalau pada saya sendiri jelas. InsyaAllah kami akan jadikan sebagai bahan ukur ataupun sebagai panduan untuk kami laksanakan di sekolah kami masing-masing. Tanpa melengahkan masa, boleh Ustaz, saya jemput Ustaz Nur Hisham untuk keterangan bagi bagaimanakah cara penggunaan modul yang Ustaz-Ustazah semua dah dapat, sahabat-sahabat saya pun dah dapat. Cantik. Modul itu akan diterangkan oleh Ustaz Nur Hisham tentang modul Kem Bisi Solat. Dengan ini saya menjemput Ustaz Hisham bin Jasmi selaku penyelaras bagi modul Kem Bisi Solat. Beliau adalah daripada Sekolah Kebangsaan Kubu. Beliau juga adalah satu-satunya pengasas jari tajwid kita. Dah dikenal satu dunia lah, Ustaz, dah sampai London, dah sampai Mesir. InsyaAllah Ustaz akan bantu pula kita dari segi bagaimana kita nak membina sahsiah murid, terutama solat.
Kita panggil solat ini adalah tiang. Okay? Kita dah tengah tadi literasi, takmil. Tapi kalau solat budak Cloud lah kita punya segala-galanya takkan sempurna kerana solat itu tiang agama. InsyaAllah Ustaz boleh berikan sedikit penerangan saya dengan ini. Menjemput Ustaz Nur Hisham. Dipersilakan. Okey, a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada puan moderator Ustazah Alijah daripada SK Kesang Tua, yang berusaha Ustaz Abdul Razak bin Aman lah, penolong pengarah PIPA SPI, yang mana merupakan pencetus idea ataupun orang yang bertanggungjawab lah untuk menyelaraskan semua aktiviti di bawah kelolaan program JECOF lah. Terima kasih, saya mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Ustaz Abdul Razak. Saya mewakili rakan-rakan jurulatih utama mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Abdul Razak kerana memberikan kami peluang dan ruang untuk kami bersama-sama menabur bakti dan berkhidmat untuk guru-guru dan juga anak-anak murid di Negeri Melaka. Jadi insya-Allah sesi saya sekarang ini adalah sesi yang kedua, yang mana saya akan menerangkan tentang tata cara pelaksanaan KBS, panduan ataupun carangan yang beberapa saya dan rakan-rakan telah jalankan menggunakan modul KBS dari sorat rendah. Dan juga yang kedua, saya akan menerangkan tentang beberapa ralat yang mana terdapat ralat pada buku ini. Maklumlah ini adalah buku sulung kami jurulatih utama yang pertama, dan sebenarnya ada sedikit ralat yang mana ralat itu sebenarnya telah pun dibetulkan, tapi ada dari segi teknikalnya terjadi beberapa masalah yang tak sempat untuk dicetak versi yang kedua. Kan saya terangkan pada bahagian ralat. Jadi alhamdulillah, kita pergi pada sesi yang pertama dahulu tentang tata cara pelaksanaan KBS dari solat menggunakan modul. Jadi kena jelaslah rakan-rakan sekalian, sebab yang kita nak terangkan ni adalah tata cara penggunaan ataupun tata cara nak melaksanakan KBS dari solat tapi menggunakan modul ini. Yang mana saya yakin ketika sesi rakaman ini dibuat, hampir 90% sekolah-sekolah di negeri Melaka telah pun memperolehi modul ini. InsyaAllah cuma baki 10% saja yang mungkin dalam perjalanan lah. Jadi saya bertanggungjawab sebagai ketua penyelaras, yang mana tanggungjawab saya adalah menyelaraskan program yang akan kita buat ini nanti, dan saya juga bertanggungjawab untuk menyelaraskan buku ini bersama rakan-rakan saya. Untuk makluman rakan-rakan sekalian, buku KBS dari solat modul rendah ini ataupun buku modul KBS dari solat rendah, buku nota dan latihan ini adalah 100% pembinaannya dibina berdasarkan buku panduan KBS dari solat semakan 2017 KPM yang dibangunkan oleh bahagian pendidikan Islam. Jadi cuma kami sebagai di kalangan jurulatih utama, kami bertanggungjawab untuk membugarkan ataupun untuk menyentuh kreativiti dari sudut penyampaian buku ini sendiri. Kerana hasil perbincangan kami dan semakan kami terhadap buku-buku yang ada di pasaran, kebanyakan buku-buku yang ada bagus, cuma dari segi aspek penghidangan dia terhadap, kebetulan kita berada di dalam sesi PDPR, dan setakat ini tiada lagi buku untuk sesi modul untuk PDPR yang dicetak terutamanya untuk KBS solat. Jadi kami berbincang dan dilantik oleh kita punya penolong pengarah untuk kita buat satu tim, dan kita jamakan jurulatih utama KBS solat, yang mana tim kami terdiri daripada Ustaz Abdul Razak bin Aman sendiri,
sebagai ketua penyelaras modul dan juga ketua editor. Kita juga di kalangan kita ada Ustazah Kartini binti Ishak dan Ustazah Alijah binti Saleh sendiri sebagai panel penyemak. Dan manakala panel penulis dan pengubah terdiri daripada saya sendiri, Ustaz Noksyam Yasmi, Ustaz Rizwan bin Mahad, Ustaz Fitri bin Abdul Karim, Ustazah Zuaziza binti Azhari, Ustaz Ahmad, Ustaz Kamarul Nizam bin Muhammad Khalid, Ustaz Muhammad Rashidan bin Muhammad, Ustaz Raizul bin Puniran dan juga Ustaz Muhammad Nur bin Mat Latih. Jadi kami telah berbincang dan kami bangunkan buku ini yang mana kalau rakan-rakan dapat lihat ada di tangan mungkin. Buku ini dia berwarna. Okey, buku ini berwarna dan yang paling penting buku ini dia bersifat ringkas kerana seperti mana yang telah kita bincangkan ataupun kita terangkan dalam sesi yang lalu ketika bulan Julai yang lalu, tahap pencapaian yang perlu dicapai oleh murid-murid di dalam kem bersih solat bersih PDPR adalah yang paling asas sekali. Bukannya semua mereka kena capai. Okay, jadi sebab itulah buku ini disatukan dan dibuat dalam tajuk modul kem bersih solat rendah. Dia tak ada tahap 1, tahap 2. Tahap 1 dan tahap 2 telah digabungkan yang mana buku ini sekiranya dipakai daripada tahun 1, dia akan dapat maklumat nota sampai tahun 6. Cuma ada mungkin 1 ataupun 2 tajuk saja yang kita keluarkan iaitu berkaitan dengan hari raya. Tapi ada tajuk-tajuk tambahan yang ada dalam inilah, sepatutnya cuma yang ada solat dan wuduk, tetapi setelah kami berbincang kami tambah solat berjemaah, azan dan iqamah dan juga solat jenazah yang kita tambah dan juga tayamum yang terdapat di dalam buku ini. Jadi alhamdulillah saya terangkan satu persatu supaya rakan-rakan sekalian boleh faham. InsyaAllah untuk sesi part yang pertama adalah kita nak terangkan bagaimana saya dan rakan-rakan menggunakan modul ini dan membina kem bestari solat secara online bersama anak-anak didik kami. Okay, yang pertama, seperti biasa, rakan-rakan sekalian kita perlukan kertas kerja lah. Saya yakin rakan-rakan ketika membuat pembelian modul ini telah pun membuat kertas kerja. Bukan nota minta saja tapi nota kertas kerja lah. Jadi dalam kertas kerja itu kami telah letakkan tarikh, hari dan juga seperti biasa yang perlu ada dalam kertas kerja. Dan objektif yang paling penting untuk buku ini adalah murid dapat berwuduk dengan sempurna, murid dapat mengetahui cara-cara menunaikan solat dari segi pelakuan, murid dapat melafazkan bacaan dalam solat dengan betul dan lancar iaitu rukun qauli, dan murid dapat menunaikan solat secara individu dan berjemaah dengan sempurna. Berjemaah itu maksudnya dengan keluarga mereka. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam buku ini terdapat bahagian-bahagian yang perlu disemak oleh ibu bapa dengan bimbingan ibu bapa. Sebab apa? Sebab ketika kita buat modul ini, ketika itu PDPR dan sampai sekarang PDPR sedang berlangsung, kami Ustaz Abdul Razak sendiri berpendapat yang kem bersih solat perlu dijalankan, ditekankan. Kenapa? Kerana kita bimbang murid-murid mereka berada di rumah, sebahagiannya mungkin ibu bapa yang pergi bekerja, tapi murid-murid tidak melaksanakan solat dengan alasan sebab tak ingat cara nak solat. Itu alasan-alasan yang kami terima lah. Jadi alhamdulillah, setelah kita bangunkan modul ini, kita dapat perhatikan beberapa sekolah yang telah jalankan, termasuk saya sendiri, kami telah menjalankan kem bersih solat ini. Kami rasa mudah. Sebab apa? Sebab buku ini menggunakan pendekatan saya. Buku ini kalau murid itu baca, saya sendiri ada anak di sekolah rendah, jadi pendekatannya adalah saya. Bila dia baca buku tu, dia akan baca contoh pada bab wuduk. Sebelum saya berwuduk, saya mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada saya kat dalam buku itu. So, dalam buku ini juga diterangkan tentang penerangan berkaitan bagaimana menggunakan modul, iaitu 3 orang yang sangat penting, iaitu guru, yang kedua murid, iaitu saya tadi, dan yang ketiga adalah ibu bapa. Jadi alhamdulillah sekiranya kita bergabung dengan ibu bapa, murid itu akan lebih terkesan insya-Allah. Sebab apa? Sebab seperti mana yang kita maklum, solat ini dia tak boleh didirikan suka-suka. Kita pun maklumlah seperti mana solat ini perlu ada rujukan dia. Rujukan dia apa? Seperti kata sabda Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Jadi siapa yang solat tadi? Yang solat tadi adalah aku, iaitu Nabi SAW. Siapa yang lihat Nabi solat? Sahabat-sahabat Nabi. Siapa yang lihat sahabat-sahabat Nabi solat? Tabi'in. Siapa yang lihat tabi'in solat? Tabi'in. Kemudian sampailah pada kita dulu melihat guru solat. Tapi disebabkan PDPR ataupun pandemik yang berlaku, yang mereka lihat solat adalah ibu bapa. Sebab itulah di awal buku ini kita telah menerapkan bahagian doa, iaitu doa ini
nak merujuk kepada ibu bapa, doalah doa supaya diri sendiri dan zuriat sentiasa mendirikan solat. Jadi cikgu-cikgu, rakan-rakan sekalian, saya harap, kami berharap apabila guru-guru dapat buku ini, guru-guru kena study juga. Study maksudnya macam mana cara nak menyampaikan kepada anak murid. Tapi insya-Allah disebabkan kita buat pembugaran sebegini, saya yakin guru-guru tahu bagaimana nak menyampaikan kepada murid lah. Okey, kemudian di dalam buku ini, okey, terdapat bahagian tajuk yang mana setiap tajuk telah ditetapkan objektif paling mudah ataupun objektif sekurang-kurangnya meruduk dengan sempurna. Itu kena tengok balik pada kita punya buku panduan lah, dia ada huraian kat situ. Jadi maksudnya buku ini sebagai bahan bantu. Jadi cikgu-cikgu ketika membuat camp nanti, cikgu-cikgu perlukan huraian jugalah bagaimana nak menerangkan kepada murid. Okey. Seterusnya, untuk buku ini terdapat bersifat buku nota dan latihan. Maksudnya dia bukan saja nota baca je, dia kena buat. Jadi seperti mana yang kami di SK Kubu buat, kami pertama kali kami telah maklumkan kepada murid-murid untuk mengambil modul. Kita buat satu surat. Sebelum tu kita dah mesyuarat dalam panitia lah, kita dapat kelulusan guru besar untuk buat camp. Yang mana kami buat camp masa cuti sekolah bulan 9 yang lalu. Cuti sekolah bulan 9 yang lalu. Okay, jadi pada cuti sekolah bulan 9 yang lalu, kita dah buat camp selama 1 minggu. 1 minggu cuti sekolah tu kita dah buat camp. Yang mana dalam camp tersebut, kita dah tuliskan hari pertama, contohnya nanti saya akan sharekan di dalam bawah, di link di bawah ini. Ketika cikgu menonton ni, ada link kat bawah ini. Kat bawah link tu ada kertas kerja dan juga contoh model camp berseri sorat rendah yang kami lakukan lah. Iaitu kami buat satu hari taklimat daripada pukul 8 sampai pukul 10.30 tak salah saya. Kemudian selepas daripada itu kami tubuhkan grup ataupun kumpulan grup, buat WhatsApp lah, WhatsApp group atau Telegram group bersama dengan murid-murid, yang mana kalau sekolah kami kecil, satu orang guru pegang setiap tahap. Setiap tahun 1 satu guru, tahun 2 guru, tahun 3 setiap guru lah. Dan di dalam grup tersebut kita mula-mula kita buat pembentangan ramai-ramai. Okey, selepas daripada itu kita mula buat grup kecil-kecil, yang mana sejak start daripada pukul 10.30 pagi sampailah petang, setiap waktu solat kita akan ingatkan waktu masuk waktu zuhur, hafal niat solat zuhur, waktu asar hafal niat solat asar, maghrib, isyak dan sebagainya. Memang sepanjang seminggu itu kami sentiasa remind untuk solat setiap waktu. Dan juga murid-murid kadang-kadang dia ada bertanya lah. Dia WhatsApp secara personal ataupun dalam grup itu dia tanya, cikgu ni, jadi kita terangkan. Jadi bila kami buat program begitu, bila kami buat program sebegini, nampak akrab sedikit dan nampaklah ada macam murid-murid mulalah bertanya masalah berkaitan dengan solat. Jadi rakan-rakan sekalian, nanti boleh tengok kertas kerja saya dekat bawah ni dan juga bagaimana kami melaksanakan program camp biasa solat sepanjang cuti sekolah yang lalu. Jadi bukanlah bermaksud rakan-rakan kena buat begitu, tidak. Mungkin cukup untuk buat surat, kemudian buat satu tarikh untuk sesi taklimat, terangkan macam mana cara guna buku, dan rakan-rakan juga boleh share ralat yang terdapat dalam buku ini. Okey, kami dah sediakan link untuk di-share. Okey, kemudian seterusnya buat sesi penerangan ramai-ramai, kemudian pecahkan kepada grup personal, okey, ataupun grup grouping, mungkin 10 ke 20 orang satu guru. Boleh libatkan semua guru-guru yang lain juga. Kemudian yang paling best di sekolah kami dapat tajaan daripada PSS lah, yang mana PSS, Pusat Sumber Sekolah, dia taja untuk bagi 6 hadiah terbaik untuk 6 tahun, tahun 1 sampai tahun 6. Okey, kami bagi sejadah elektronik pada murid-murid yang dapat pelajar terbaik itu. Jadi yang itu boleh bincang dengan panitia, rakan-rakan guru. Perlu buat macam mana. Jadi sebagai yang saya share ni adalah sebagai contoh saja. Maksudnya macam mana rakan-rakan mungkin nak buat apa buku ni dah ada, nak buat macam mana, bagi budak je ke? Tak cukup untuk sekadar bagi saja, tapi bimbinglah mereka. Sebab itu ada cara pelaksanaan penggunaan di dalam buku ini. Kemudian habis selesai 1 minggu, kami mula kumpulkan balik buku ini. Maksudnya tadi buat surat, kemudian letakkan modul ini dalam box tahun, kemudian bagi surat bila tarikh dia orang boleh ambil, buatlah ikut SOP. Maksudnya mungkin hari Isnin tahap 1 saja ataupun tahun 1 je.
Hari Senin tahun 2 saja. Dan alhamdulillah ibu bapa bila kita terangkan tentang solat mereka gembira dan mereka bagi kerjasama yang sangat baik. Daripada mungkin saya ingat 95% mengambil modul. Baki 5% tu tak dapat dikesan lah. Memang tak masuk, PDPR semua tak masuk. Jadi bila dah bagi modul, dia dah dapat modul, kita buat camp mungkin dalam sekitar 2 jam ke 3 jam saja penerangan untuk cara guna, cara kemudian jaga dia dalam grup. Mungkin kalau kami buat seminggu, ustaz-ustaz mungkin boleh buat 1 ke 2 hari. Jadi sebab apa? Sebab pelajar yang dapatkan modul ini automatik dia telah pun mendapat camp Besari Solat punya mata kredit lah masanya. Kemudian buat latihan, sebab dalam buku ni ada latihan-latihan, latihan-latihan yang mudah saja, yang asas, kemahiran menulis, niat wuduk. Kemudian ada bahagian-bahagian yang contohnya bila dia ambil wuduk, contoh dia muka surat ini, nanti ibu bapa mereka kena tandakan. Kat situ kita ada bahagian yang relatekan ibu bapa kat dalam ni, yang mana disemak oleh penjaga. Tujuan disemak oleh penjaga itu supaya ibu bapa sendiri terlibat memantau anak mereka ambil wuduk. Dia boleh belajar sama-sama. Sebab feedback yang kami dapat daripada sebahagian family-family yang join, dia kata dia pun dapat belajar balik. Walaupun buku ini rendah. Seperti mana Ustaz Razak sebut tadi, kenapa kita guna pakai camp Besari Solat rendah? Sebab peringkat dia rendah. Rendah ni maksudnya taklah sampai murid-murid tu nak kena hayati, kenapa nak kena angkat takbir, ini tanda apa ni? Taklah, dia sesuai dengan umur mereka. Kemudian habis sahaja kita melaksanakan camp Besari Solat, dan belakang ini ada senarai semak, yang mana senarai semaknya maksudnya yang warna oranye tu untuk semua, dan yang warna hijau, hijau gelap dan hijau gelap lagi tu adalah untuk ikut tahun 4, 5 dan 6. Tetapi latihan di dalam ini sampai tayamum saja, iaitu sampai tahun 5 saja. Sampai tahun 6 tu dah bagian masuk solat jenazah. Ini semua tambahan saja rakan-rakan sekalian. Okey. Habis saja mereka menggunakan buku ini, di bahagian belakang sekali kita dah sediakan sijil. Kita dah sediakan sijil penyertaan. Yang mana cikgu-cikgu selepas collect balik buku ini, kenapa nak kena collect balik? Sebab nak tanda. Takkan nak biarkan ibu bapa dia pula tanda. Ibu bapa dia dah tolong bahagian semak tadi. Bahagian disemak oleh ibu bapa ketika pelakuan tadi. Jadi kita cikgu lah nak bagi TP. Sebab apa? Sebab itu dalam buku ini kami tak letakkan TP 1 tu apa, TP 2 apa, 6 tu apa. Tak, kita dah tahu TP 1 sampai TP 6. Tapi ibu bapa tak tahu TP berapa nak bagi anak dia. Tak, itu tugas kita sebagai guru. So kita semak balik. Bila kita semak, anak murid kita dapat betul ke apa, kita bagilah dia ganjaran. Dan kami dah sediakan ganjaran dalam buku ini, iaitu kita ada sijil penyertaan, yang mana kami collect balik buku ini, kami minta guru besar cop dan tanda tangan. Lepas tu kami pulangkan balik buku. Jadi bila kami pulangkan balik buku, murid-murid terpulang pada dia lah, dia boleh koyakkan sijil ini. Kita letak kat sini, boleh koyak. Okey. Boleh koyakkan kembali untuk masukkan dalam frame dan sebagainya. Kalau pelajar-pelajar terbaik tu, kami siapkan dah, koyakkan, bukan koyakkan lah, pisahkan dia daripada kulit untuk kita letak dalam frame. Belilah frame RM2 saja kan, frame RM2 isi. Jadi adalah bahan, adalah benda yang terbaik. Yang lain dapat buku dalam tulis sijil, yang pelajar terbaik mungkin dia dapat sijil siap frame. Jadi betul-betul terpulang kepada kreativiti rakan-rakan sekalian. Macam yang saya bagi tahu tadi, apabila buku ini dibuat, pihak jabatan serahkan kepada kita kreativiti kita untuk buat intervensi camp Besari Solat. Jadi pihak jabatan dah bantu kita guru-guru sekalian, guru-guru Islam untuk buat modul, yang mana saya difahamkan tak ada modul yang sebegini daripada subjek-subjek lain. Okey. Bahkan untuk camp Besari Solat tidak dibuat di negeri lain, kita buat di negeri Melaka. Alhamdulillah atas inisiatif pegawai juga. Dan akhirnya kita pemudahkan dengan dipulangkan kepada kita bagi guru macam mana kita nak handle buku ini. Macam mana kita nak handle camp Besari Solat. Yang penting kita ada buat. Jangan sampai kita tak buat. Jadi yang penting dekat bawah ini saya dah sediakan link untuk cikgu-cikgu, rakan-rakan sekalian, rakan-rakan saya kasih sekalian untuk ambil kertas kerja saya dan juga ambil slide contoh yang saya dah buat dan macam mana. Cuma kami buat ringkas lah. Kalau mungkin saya yakin guru-guru sekalian ada idea yang lebih baik daripada yang kami buat. Jadi nanti pun boleh share, kita boleh laksanakan untuk tahun depan pula. Okey, jadi itu saya rasa untuk pembentangan pelaksanaan itu sahaja baik dari saya akan pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu berkaitan dengan ralat yang terdapat dalam buku inilah. Jadi rakan-rakan sekalian, seperti mana yang rakan-rakan maklum, buku ini dibangunkan oleh jurulatih utama camp Besari Solat, yang mana kami telah berbincang, kami telah merujuk kepada
buku panduan kem bersi solat semakan BPI, dan jadi kami hasilkan. Salah satu daripada tugas saya adalah untuk redesign dan design baliklah buku ini. Kemudian kami dah lalui banyak peringkat, daripada peringkat proof, semakan, kemudian sampai ke beberapa peringkat yang mana ketika kami laksanakan buku ini, bulan 7 itu ketika rakan-rakan semua mungkin ber-PDPR, kami bukan saja PDPR, kami para Jayu juga ber-PDR dan juga berbincang untuk bangunkan modul ini. Jadi kami cuba yang terbaik untuk rakan-rakan sekalian dan untuk anak-anak murid kita. Jadi bila kami buat buku ini, terdapat kesalahan dan disemak dan dibetulkan oleh panel penyemak lah. Kemudian disemak kembali. Terdapat lagi kesalahan mungkin dari segi ejaan dan juga gambar dan susun atur, dibetulkan kembali oleh panel penyemak, iaitu yang kita maklumlah Ustaz Abdul Razak, Ustazah Alijah sendiri dan juga Ustazah Kartini. Dan juga ada beberapa orang penyemak luar yang saya jemput, yang kami jemputlah untuk semak buku ini. Kemudian sampai ke peringkat terakhir, 4 ke 5, semua sekali adalah 5 kali semakan dan dah dibetulkan. Tapi setiap kali semakan, kali ketiga itu kami telah pun menghantar kepada pengilang, yang mana pada waktu tersebut banyak kilang-kilang terpaksa ditutup. Dan kami telah menyerahkan kepada syarikat untuk mencetak, dan syarikat tersebut telah pemegang kita punya buku yang telah disemak lah kan, dia telah disemak. Malangnya ketika semakan terakhir kali kelima, ketika itu kilang pencetak ni difahamkan akan tutup selama 2 minggu, yang mana kalau kita tak serahkan kita punya bahan semakan ataupun buku yang telah siap ini kepada mereka, kita akan dapat lebih lewat daripada yang ada sekarang. Dan Alhamdulillah kita rupa-rupanya pihak syarikat telah mengambil inisiatif untuk semak tambahan dan juga menghantar kepada pengilang. Jadi sebab itu kita dapat pada hujung bulan 8, awal bulan 9 tu kita dah dapat dah buku. Tetapi rupa-rupanya fail yang dihantar, yang digunakan untuk disemak tu terdapat dalam 4 ataupun 5 ralat lah. Ralat tak besar sangat, tapi Alhamdulillah kita menggunakan link di bawah ini yang saya dah sediakan. Di bawah ini rakan-rakan sekalian boleh muat turun, iaitu ada 2 fail. Yang pertama fail PDF yang salah saja yang kita dah buat letak di bawah ini. Jadi rakan-rakan sekalian sama ada boleh share dengan anak murid, bagi tahulah, maksudnya masa buat taklimat tu bagi tahu. Okey, muka surat ni ada kesalahan yang ini. Ada nombor yang terulang, dan kesalahan ni tak banyak dan tak besar sangatlah. Mungkin ada yang terkopi, niat subuh terletak 4 rakaat. Ustazah tolong bagi tahu pada anak murid tu untuk betulkan. Kemudian di bawah ini juga saya sediakan AnyFlip, link AnyFlip untuk diguna pakailah untuk keseluruhan ketika rakan-rakan sekalian membuat pembentangan. Cuma untuk dimaklumkan, buku ini dia ada buku ini adalah buku yang telah dibuat hak cipta lah, yang mana kami sama-sama jurulatih utama, kita ada hak cipta di sini. Boleh guna AnyFlip, tak ada masalah, tapi jangan cetak buku tersebut, tak boleh tak dibenarkan. Okey, nanti boleh diambil tindakan undang-undang lah, sebab kita buat buku ini bukan buat terus publish, tak. Kita ada atur cara dia, kita daftar dengan ISBN, kita daftar dengan Perpustakaan Negara, kita daftar dengan hak cipta. Jadi rakan-rakan sekalian jagalah, ini adalah bahan kita bersama. Jadi rakan-rakan sekalian boleh download link di bawah untuk pembetulan. Dan juga untuk makluman juga, setiap buku ni bahagian tajuk ada QR, yang mana tujuan QR ini dibuat adalah supaya rakan-rakan sekalian boleh menonton kemungkinan video-video yang kita upload daripada rakan-rakan sekolah yang lain. Dan insya-Allah rakan-rakan sekalian akan lihat bahagian hujung ada sekolah-sekolah tertentu, murid-murid dia yang buat video cantik-cantik yang dah upload kat TikTok, kita akan share. Jadi QR ni semua bergunalah, akan diupdate sentiasa. Kalau ada bahan terbaik boleh share dekat saya juga, ataupun boleh share dekat grup bersama dengan JU. Nanti kita muat naik video-video rakan-rakan anak-anak murid yang buat wuduk terbaik itu, kita akan tukar dalam QR ni. Jadi kita cuba manfaatkan teknologi, insya-Allah. Jadi saya rasa untuk pembentangan saya sekadar itu saja dulu, iaitu yang pertama tadi berkaitan dengan pelaksanaan. Nanti boleh rujuk balik link kat bawah untuk buat yang sama. Yang keduanya adalah bahagian pembetulan sedikit, bahagian ralat, dan boleh ambil juga link di situ untuk buat pembetulan. Jadi saya pulangkan kembali kepada Ustazah Alijah. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Nur Hisham bin Jasmi atas penerangan yang saya rasa cukup lengkap pada bagaimana penggunaan modul KMBC Solat
ataupun apa saja ralat, nanti boleh berhubung kita boleh rujuk kepada link yang telah Ustaz publishkan di bawah nanti. Okey, saya rasa bagi untuk mendapat sedikit input, kita boleh tengoklah bagaimana sekolah Kubu buat sebagai apa orang kata, kita sebagai panduan. Kalau ada yang lebih baik, kata Ustaz tadi, mana sekolah yang dah buat dan rasa boleh dikongsi untuk sekolah-sekolah lain, bolehlah berhubung terus dengan JU untuk kita salurkan, kita masuk dan kita share. Boleh jadi paduan kepada sahabat-sahabat yang lain. Untuk sekarang ni kita punya media memang di hujung jari. Jadi mudah sebenarnya. Kalau rasa-rasa boleh membantu kami yang agak kadang-kadang dia pelaksanaan dia tak sama, ikut sekolah besar, sekolah kecil, sekolah sederhana, dia dari segi bilangan muridnya tadi Jadi kalau kita dapat macam sekolah Ustaz, sekolah yang bilangannya agak sedikit Ustaz berapa bilangan Ustaz? Lebih kurang berapa Ustaz? 149 je. 149 je. Okey, kita mungkin ada bilangan yang 300 lebih, 400. Contoh sekolah yang ramai sekarang ni, sekolah tambah bukit ramai kan, 1000. Bagaimana cara pelaksanaan dia? Kita boleh share, sahabat-sahabat boleh share bagaimana cara pelaksanaan. Sebab benda ni, modul versi PDPR ni, bak kata tadi, kita memang tak ada dekat negeri lain, kita satu-satunya. Kita pun nak tengok sebagai JU ataupun sebagai salah seorang daripada pembina, kita pun nak tengok bagaimana capaian ataupun pencapaian murid-murid kita melalui modul yang kita jalankan. Okey, mana yang ada kita teruskan, mana yang baik, mana yang kurang baik, kita akan buat penambahbaikan pada masa-masa akan datang. Saya rasa ya. Ustaz Lijah. Baik, saya nak berpesan kepada rakan-rakan guru ni, bila melaksanakan tolong record ambil gambar dan kemungkinan mungkin kita akan buat versi baru pada tahun hadapan. Jadi kita akan ambil, jadi kita tak ada masalah. Jadi oleh kerana yang diterangkan oleh Ustaz Isham tadi, mungkin masanya agak pack sikit, yang adalah berlaku sedikit kesalahan tu. Tapi bila dah keluaran ni, jadi kita akan ambil mana-mana yang terbaik daripada rakan-rakan, boleh share dengan kita, terutamanya para JU dan juga di grup-grup pendidikan Islam ke, tak ada masalah. Kita boleh update, kita boleh update pada keluaran akan datang lah. Jadi saya menyeru kepada rakan-rakan yang mana melaksanakan, rancang betul-betul, mungkin dari segi perekodan online, rekod gambar dan sebagainya. Dan saya ambil peluang untuk ucap terima kasih lah kepada Ustaz Isham. Saya pun tertarik dengan idea yang diutarakan oleh sekolah SK Kubu Tahniah kepada guru besar dan juga warga. Saya percaya bukan sahaja guru pendidikan Islam, semua guru-guru terlibat dalam, saya rasa, agenda yang kita telah buat begitu baik sekali, alhamdulillah. Yang menarik tadi, dalam tempoh cuti tu telah pun dibuka online-nya, setiap waktu semayang ada peringatan, itu saya rasa sangat menarik. Kemungkinan ada kreativiti dia letakkan video-video dan sebagainya tu. Jadi anak-anak tadi pun bila dah tengok macam tu, dia pun ambil peluang. Ustaz, betul tak saya ambil? Jadi ada interaksi di antara murid dan guru. Yang paling menarik yang saya dengar tadi adalah tuan-tuan dan puan, ibu bapa juga mengambil kesempatan untuk belajar daripada modul kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada ini bukan buat-buat tuan-tuan. Saya dipahamkan, saya dijemput untuk majlis penutup pada hari tersebut. Malangnya ialah sekarang ni nak buka sekolah, macam-macam tugasan saya di pejabat, saya tak sempat untuk bersama-sama dengan Ustaz Nur Hisham dalam sesi penutupan hari tersebut. Dan hari ini saya dapat laporan secara live lah, secara live daripada ini, walaupun dia belum buat laporan kepada saya. Dan saya harap sangat tuan-tuan lawan SK Kubu punya yang dibuat tu seperti mana dulu 2005 dulu. Saya sendiri di sekolah, Surah Al-Ijah pun sendiri kat sekolah, kami saling berlawan. Sekolah saya buat macam ni, Ustazah Al-Ijah pula pergi ni, dia tunjukkan sekolah dia macam ni. Walaupun dulu tak ada WhatsApp, jadi kita berkongsi pada ketika kita bertemu di majlis-majlis taklimat, kita ada kursus-kursus pemantapan, pada masa tu kita share. Jadi itu sebab saya nak bugar balik apa yang kita telah buat ni. Jadi saya rasa
kita jangan pandang ke belakang lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita terus ke depan dan janganlah soalan-soalan remeh-temeh ni apa benda kan ustaz itulah ustaz ini. Jadi tuan-tuan selesaikanlah benda-benda yang permasalahan yang berlaku di sekitar tuan-tuan tu dalam. Jadi kita ada ketua, kita ada guru besar. Jadi saya harap tuan-tuan guru besar yang menyaksikan video ini dapatlah membantu rakan-rakan saya di sekolah. Kalau ada sikit-sikit peruntukan-peruntukan lebih-lebih itu, buat hadiah macam tadi kan. Jadi saya tak mampu nak bagi banyak-banyak tuan-tuan. Yang saya mampu bagi adalah buku. Yang kedua saya bagi hadiah cantik, nanti tuan-tuan akan tengok hadiah kampanye juara tu standard dia internationale dia panggil international, dia punya hadiah tu. Dan jangan bergaduh pula, tak dapat pasal satu sekolah 3 saja tuan-tuan 3 je, iaitu Tarannum ataupun bacaan Al-Quran bertajwid, khat ataupun jawi, penulisan jawi, dan juga pengucapan bahasa Arab. Jadi saya ucap terima kasih dulu pada minta maaf saya celah sikit Ustaz Reza sebelum ditutup. Terima kasih pada Ustaz Nur Hisham. Jadi saya serah balik pada Ustazah. Silakan. Okey, tak apa, tak ada masalah Ustaz. Terima kasih. Sebenarnya bukan Ustaz je tertarik, saya pun tertarik dengan bagaimana cara SK Kubu buat ataupun melaksanakan. Kita kena ada juga orang kata panduan, baru kita nampak untuk macam mana nak buat. Okey, saya nak ni sikit je Ustaz tentang Kem Cemerlang Jawi. Saya selaku ketua JU bagi Kem Cemerlang Jawi. Okey, saya nak ni sikitlah kepada para sahabat, rakan-rakan, guru, ustaz-ustazah. Kem Cemerlang Jawi ni kita tak pernah bugar pun, tak pernah bubar masih lagi berjalan Kem Cemerlang Jawi. Tapi memanglah kalau nak ikut kita buat setahun 2 kali. Tetapi kerana pandemik ni ataupun PDPR ni terpulang bagaimana cara pendekatan sekolah untuk melaksanaan. Tetapi yang pertama mesti ada ujian diagnostik dibuat dan diberikan kepada murid tahun 2 hingga tahun 6. Tahun 1 tak adalah sebab silibus dia belum habis. Jadi bagaimana soalan diagnostik itu terpulang kepada ustaz-ustazah untuk banner sekolah masing-masing boleh banner sendiri, di mana capaian murid tadi, markah sebelum ni kita ambil markah kalau 60%, 60% ke bawah, murid tu kena masuk KCJ. Jadi saya bagi panduan sedikit. Kita kalau contoh macam 3M kan membaca tu, kita buat soalan tu sehinggalah dia menguasai pada suku kata tertutup. Jadi ada di situ. Okey, begitu juga dengan awal kata, vokal awal kata tu mesti ada soalan, dan soalan tadi mesti menjurus kepada 3 perkara diagnostik iaitu pertama membaca, kedua menulis, membaca, menulis, dan ketiganya menyambung. Mesti ada 3 item tu. Membaca kita boleh buat soalan diagnostik itu maknanya dia membaca jawi, maknanya merumikan tulisan jawi itu kita sudah menguji bagi konsep membaca. Okey, menulis itu dia menjawikan pula. Dia boleh menjawikan pula perkataan. Dan yang ketiga ni cara penulisan menyambung. Jadi ketiga-tiga item ni kena pastikan ada dalam soalan diagnostik ustaz-ustazah. Jangan buat soalan terlalu tinggi. Bila soalan terlalu tinggi, makanya jawabnya satu sekolah akan pergi Kem Cemerlang Jawi. Jadi kita pastikan anak-anak kita yang tidak menguasai penulisan, menyambung dan suku kata tertutup. Jadi boleh banner dan boleh juga ustaz-ustazah tengok ataupun berpandukan kepada ujian-ujian diagnostik sebelum ni yang dibina oleh antaranya saya sendiri ada sebagai JU kebangsaan. Okey, begitu juga ustaz-ustazah boleh juga berpandukan atau rujuk kepada soalan-soalan sebelum kita ada soalan sumatif jawi kan, boleh juga. Jadi buatlah mudah, sederhana, susah. Ketiga-tiga aras tadi perlu ada. Yang lain terpulang bagaimana cara nak melaksanakan terpulang kepada ustazah di sekolah masing-masing. Saya harap benda itu jelas dan boleh dijalankan apabila murid telah capai kepada aras 60% pada Kem Cemerlang Jawi 1, maka dia tak perlu masuk Kem Cemerlang Jawi kedua. Okey, sekiranya Kem Cemerlang Jawi 1 tu dia tak lepas 60%, barulah murid tadi diulang pula dia punya ujian atau masukkan pula semula Kem Cemerlang Jawi kepada Kem Cemerlang Jawi sesi 2. Saya rasa benda tu masih lagi
sama, tak ada lagi ubah-ubah, tak ada. Cuma cara pelaksanaan saja melalui PDPR. Saya harap jelas untuk bagi khas daripada saya selaku Ketua Jurulatih bagi Kem Cemerlang Jawi. InsyaAllah boleh rujuk kepada saya, boleh PM siapa yang kalau ada soalan, boleh PM terus, saya tak ada masalah. InsyaAllah saya akan bantu mana yang boleh. Saya rasa itu saja ya Ustaz. Ada lagi? Ya, terpulang pada moderator lah. Apa-apa. Okay. Saya terima kasih juga kepada Ustazah Halijah yang membuka balik. Saya terlupa tadi saya sebut post. Post tu selepas camp. Jadi aturannya adalah diagnostik dulu untuk kita pilih pelajar yang tak melepasi 60%. Pelajar yang tak capai itu adalah pelajar yang memasuki camp. Di akhir camp itu barulah diadakan ujian post sama ada dia melepasi murid yang tak diklusterkan sebagai kita literasikan dalam camp Cemerlang Jawi. Terima kasih banyak Ustazah Halijah atas pencerahan kembali. Jadi tengok balik tuan-tuan, tengok balik. Jadi saya berfikir balik, saya akan cuba bukakan balik, mungkin saya akan bagi link-link segala program-program yang mungkin tuan-tuan dah terlupa, mungkin buku-buku panduan balik, walaupun buku panduan tu mungkin agak lama, tapi tuan-tuan boleh sesuaikan dalam keadaan pandemik. Kita dah berada dalam kebiasaan baru, kita dah masuk norm baru ni, so tuan-tuan sesuaikan. Jadi janganlah pula bukan ustaz dah kena buat ni, dah kena buat ni kan. Tapi pada saya tak ada sebarang permasalahan tentang perubahan yang tuan-tuan sendiri tahu ciri-ciri, cara-cara dan juga kreativiti yang tuan-tuan perlu buat. Jadi saya serah balik pada Ustazah Halijah. Terima kasih atas pencerahan tentang KCJ tadi. Terima kasih. Okey, sama-sama Ustaz. Okey, saya rasa cukuplah. Dah lama juga kita bersiaran ni. Saya rasa cukup untuk setakat ni. Pada pencerahan daripada 3 perkara yang wajib kita laksanakan. Wajib saya kata wajib sebab memang benda tu tidak pernah dihapuskan pun. Tak ada surat-surat dan pula hapus, tak ada. 5 perkara, ingat 3K. 3K, kita panggil 3K lah. Kalau kat sekolah, keceriaan, kebersihan, keselamatan. Ini kalau dalam pendidikan Islam, 3K tu 3 camp yang wajib, 1 literasi, 1 takmil. Itu saja daripada kami. Sekian, saya tutup tangguhkan program kita dengan majlis surah Al-Asri dan tasbih kifarah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga jumpa lagi. Terima kasih.